Hai semua, bertemu lagi kita. Assalamualaikum. Kali ini saya nak bawa anda semua berjalan-jalan ke Melaka, bandaraya bersejarah. Negeri Melaka merupakan negeri bersejarah yang memang terkenal di dunia dan telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 7 Julai 2008. Sejak dibangunkan oleh Sultan Parameswara, Melaka menjadi maju dan terkenal hingga menimbulkan minat bangsa asing untuk menjajah. Melaka mula dijajah oleh Portugis selama 130 tahun dari tahun 1511 hingga 1641. Kemudian dikuasai oleh Belanda sebelum diserahkan kepada British pada tahun 1824. Dari tahun 1826 hingga 1867, Melaka diperintah oleh British East India Company dan menjadi salah satu negeri selat di bawah jajahan British pada tahun 1946. Selepas itu, Melaka menjadi sebahagian Malayan Union dan kemudian menjadi salah satu negeri dalam penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Melaka telah diisytiharkan sebagai bandaraya bersejarah pada 15 April 1989. Kini, Melaka menjadi tempat tumpuan pelancong sama ada dalam dan luar negara kerana tinggalan kesan sejarahnya yang menarik di samping tarikan lain yang mula diperkenalkan. Okey, tempat yang mula-mula sekali kami pergi adalah Zoo dan Taman Burung Melaka. Sebelum masuk, kita tinjau dulu bahagian luar zoo ini. Di sini ada jualan pelbagai produk tempatan seperti makanan, topi, baju dan banyak lagi. Untuk bayaran masuk ada tertera di kaunter tiket. Tiket boleh beli di kaunter ataupun secara online dan kita wajib menunjukkan kad pengenalan untuk mendapatkan harga warga negara. Selepas tu kita perlu pasang tag yang diberi di pergelangan tangan dan boleh masuklah. Untuk info, Zoo Melaka dibangunkan pada tahun 1963 dan ia merupakan zoo kedua terbesar di Malaysia selepas Zoo Negara Kuala Lumpur. Terdapat lebih kurang 1,200 spesimen daripada 215 spesies haiwan unggas, mamalia, reptilia dan amfibia di sini. Zoo yang berkeluasan 54 ekar ini sesuai dikunjungi oleh keluarga terutama sekali waktu hujung minggu atau cuti umum. Badak sumbu antara tarikan yang ada di zoo ini. Pengunjung juga boleh memberi makanan kepada haiwan, tapi makanan tersebut perlulah diberi di sekitar kawasan ini sahaja. Pengunjung juga boleh melihat gelagat dan aksi orang hutan di sini yang kebiasaannya hanya boleh ditemui di Borneo. Ada juga bahagian pet area di mana pengunjung dibenarkan menyentuh haiwan yang ada. Selain itu, pengunjung boleh melakukan aktiviti menaiki kereta kuda dan menunggang kuda. Kat sini, kalau nak rasa pengalaman yang sedikit mencabar, pengunjung boleh melakukan aktiviti flying monkey dan flying fox yang menguji keberanian diri di tempat tinggi. Walaupun saya ni gayat, nak juga cuba kedua-dua aktiviti ini. Flying monkey adalah aktiviti berjalan atas jambatan gantung. Keberanian teruji kerana lantai jambatan ini dipasang berjarak-jarak dan bergoyang-goyang. Tapi jangan risau sebab keselamatan dititik beratkan dan ada pekerja yang akan membantu. Pokok besar ini adalah penghujung aktiviti flying monkey.
Lepas tu dari sini akan bersambung pula aktiviti Flying Fox. Dan aktiviti akan berakhir di platform ini. Jika rasa tak mahu berjalan, perkhidmatan bagi ada disediakan. Okey, dah boleh sambung jalan-jalan kat sini. Animal show diadakan sebanyak 2 kali pada hari biasa dan 3 kali pada hujung minggu atau cuti umum. Waktu kami datang ni cuti sekolah, jadi meriahlah dengan pengunjung. Terdapat pengacara yang akan mengendalikan program animal show ini dengan dibantu skrin besar di bahagian belakangnya. Ketika sesi penerangan, haiwan yang berkaitan akan muncul di sekitar kawasan pentas, sama ada sebelah kiri, kanan, belakang ataupun atas. Masa pertunjukan ada seekor rusa ni dibuat tak reti je dipanggil. Ular sawa albino ini dibawa melalui kawasan tempat duduk penonton. Kepada yang berani, bolehlah ambil peluang untuk menyentuh ular ini. Penonton dikejutkan dengan satu lagi segerumbul ayam yang melalui kawasan tempat duduk penonton. Kecoh sekejap. Animal show ni memang best lah dan banyak info-info berkaitan haiwan diterangkan secara ringkas tapi menggunakan kaedah penyampaian yang sangat menarik. Persembahan ini mengambil masa lebih kurang 20 minit. Jika kehausan atau rasa lapar, tak perlu risau sebab kat dalam zoo ini ada menjual pelbagai makanan dan minuman dengan harga yang berpatutan. Tambahan permainan untuk kanak-kanak juga disediakan. Kami menginap di Imperio by Mikasa. Bilik ini berkonsepkan studio yang lengkap dengan kemudahan asas. Bilik air dia mempunyai kemudahan bathtub dan bersih tau. Ada juga disediakan peti sejuk dan kelengkapan untuk memasak. New Bandar Melaka. Ini pula pemandangan di malam hari. Kami makan malam di restoran Melaka Raya yang terletak berhadapan dengan bilik penginapan kami je. Tak jauh pun. Lepas dah kenyang, kami bergerak ronda-ronda sekitar kawasan ini menikmati pemandangan waktu malam yang meriah dengan lampu neon yang berwarna-warni. Sambil tu kami terus bergerak menuju ke Menara Taminsari. Cepat hajat di hati nak naiklah menara tu malam ni. Meriah betul kat sini dengan kehadiran pengunjung dan paling best ada beca yang dihias cantik. Berada di Menara Taminsari. So malam ni nak pergi naik lah. Ni. Harga tiket dipaparkan bersebelahan dengan kaunter tiket.
senang nak tengok. Harga berbeza tahu untuk warga negara dengan bukan warga negara. Lepas bayar, bolehlah terus beratur untuk naik menara. Untuk info, Menara Tamingsari ini mempunyai ketinggian 110 meter yang mempunyai dek peninjau yang berpusing 360 darjah. Dek peninjau setinggi 80 meter ini dapat dinaiki seramai 80 orang dalam satu-satu masa. Menara ini beroperasi dari jam 10 pagi hingga 11 malam setiap hari. Jadi pengunjung mempunyai pilihan sama ada nak naik waktu siang ataupun malam. Bila masuk je, pengunjung akan terus nampak kursi sepanjang dek peninjau menara ini. Kita dah naik. Wow, nampak cantik view daripada atas. Terima datang ke Lalu Tamingsari. Lalu Tamingsari adalah menara berputaran yang pertama di Indonesia. Ketinggian Menara Tamingsari adalah 100. Dek peninjau ini terus berpusing perlahan-lahan hingga mencapai ketinggian 80 meter. Pengunjung dapat menikmati pemandangan 360 darjah sejauh 5 km dari atas menara ini tahu. Walaupun menara ini berpusing, tapi tak rasa pening pun sebab memang ralik betul menyaksikan keindahan Bandaraya Melaka dari atas. Pemandangan waktu malam memang cantik betul lah kat sini. Boleh nampaklah betapa meriahnya suasana pada waktu malam. Menara ini berpusing perlahan-lahan, jadi pengunjung dapat melihat pemandangan 360 darjah Bandaraya Melaka yang berwarna-warni pada waktu malam dengan tenang. Selepas 7 minit, dek peninjau menara pun turun perlahan-lahan. Kalau dah sampai Melaka, tak lengkap rasanya jika tak mengalami pengalaman menaiki beca. Beca ni dihias dengan macam-macam karakter kartun yang pasti menarik minat kanak-kanak. Kadar bayaran adalah RM30 untuk sebuah beca, tapi sebenarnya harga berbeza-beza, kena pandai tawar-menawar lah. Kapasiti penumpang untuk sebuah beca adalah 2 orang dewasa. Penumpang akan dibawa mengelilingi sekitar kawasan ini yang mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit perjalanan bergantung kepada kelajuan kayuhan penarik beca. Berhadapan dengan dataran Tamingsari ini, meriah dengan gerai yang menjual pelbagai jenis cenderawasih, kraft tangan, pakaian dan makanan tradisional. Kadar harga barang-barang yang dijual di sini agak berpatutan. Kalau tak mahu membeli pun, boleh aja jalan cuci mata tengok hasil produk penduduk tempatan kat sini.
Okey, saya kongsikan kemudahan yang ada di Imperia by Mikasa yang tempat kami menginap lah. Bilik penginapan yang kami tinggal ni sebenarnya adalah sebuah apartmen yang masih baru lagi. Jadi kami dapatlah kadar bayaran yang agak rendah untuk satu malam. Tempat ni kami booking online saja melalui aplikasi Agoda. Antara kemudahan yang ada adalah kolam renang yang sangat luas. Serius, memang luas betul. Kemudian taman permainan kanak-kanak, gimnasium dan ada jugalah bilik sauna. Asam pedas merupakan makanan signature dekat Melaka ni. Tak lengkap rasanya kalau tak menikmati keenakan asam pedas di sini. Selain asam pedas, ada banyak juga pilihan makanan dekat restoran ni. Harga pun berpatutan. Bagi saya memang sedaplah hidangan yang disediakan dan walaupun pelanggan ramai, tapi saya berpuas hati sangat dengan perkhidmatan yang diberikan. Bandaraya Melaka sering menjadi tumpuan pengunjung sama ada dalam dan luar negara yang ingin melihat kesan-kesan tinggalan sejarah silam. Tempat ini memang sentiasa sesak dengan kenderaan, terutama sekali pada hujung minggu, cuti umum atau cuti sekolah. Muzium Samudra merupakan tempat yang mempamerkan bahan-bahan tinggalan sejarah. Muzium ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Muzium ini terletak berhampiran muara Sungai Melaka di Bandaraya Melaka. Muzium ini berbentuk replika kapal Kerakah Flor de la Mar milik Portugis pada zaman penjelajahan. Replika ini berukuran 34 meter tinggi, 36 meter panjang dan 8 meter lebar yang dibina pada awal tahun 1990 serta mempunyai 2 tingkat. Pengunjung perlu menanggalkan kasut dulu ya sebelum masuk ke dalam muzium. Antara yang dipamerkan di sini adalah lukisan, peta lama, model kapal dan artifak berkaitan maritim dan perdagangan di Melaka. Okey, sekarang saya bergerak ke tingkat bawah pula. Hampir 90% binaan kapal ini diperbuat daripada kayu. Di sini juga ada menceritakan sejarah pentadbiran Portugis di Melaka. Meriam, peti besi untuk menyimpan barang dan peralatan lain yang digunakan semasa penjajahan Portugis juga dipamerkan. Captain cabin. Oh, tak boleh masuk. Untuk info, perkhidmatan becak ini beroperasi siang dan malam dan lokasi becak ini beroperasi di tempat yang sama aja, cuma beza waktu. Selain daripada perkhidmatan becak, sebenarnya ada juga perkhidmatan kereta kuda. Ini merupakan gerabak kereta api lama. Masa tengah berjalan tu, terjumpa coconut shake yang popular dekat sini. Nama dia coconut shake Batu Berendam Melaka.
Selain daripada coconut shake, ada juga dijual minuman lain. Pilih aja mana yang berkenan di hati. Kota Famosa merupakan bangunan tinggalan bersejarah yang wajib kita singgah kalau sampai ke Melaka. Kota ini dibina oleh Portugis sebaik sahaja berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Ia merupakan tinggalan seni bina Eropah tertua yang masih ada di Asia. Kota yang dibina ini sebenarnya mempunyai 4 menara dan mempunyai 70 meriam di semua arah. Mempunyai tembok setebal 2.4 meter hingga 4.5 meter, menjadikan kota ini sangat kukuh dan membantu pihak Portugis menangkis serangan musuh dari luar. Pihak Belanda terpaksa mengambil masa 5 bulan mengepung tembok ini sebelum berjaya menawannya. Sayangnya, kerajaan Inggeris di India telah mengarahkan kota Famosa ini dirobohkan pada tahun 1807. Ini pintu Santiago, satu-satunya pintu yang masih terpelihara hingga hari ini. Hampir keseluruhan kota ini telah dimusnahkan dan apa yang dapat dilihat kini adalah sisa tinggalan sahaja. Terdapat beberapa bahagian tempat ini yang dipasang besi sebagai alat sokongan untuk langkah keselamatan kepada pengunjung dan mengelakkan tembok ini runtuh. Ini merupakan kawasan perkuburan pihak Portugis. Dekat atas ni juga ada peta untuk menunjukkan arah lokasi bersejarah yang ada di sekitar kawasan ini. Memang banyaklah sebenarnya. Kalau ada masa, bolehlah singgah ke Samudra Craft Center. Tempat ini merupakan satu lagi tempat yang menjual cenderamata, kraft tangan, pakaian dan produk yang dihasilkan oleh penduduk tempatan. Kat sini, pengunjung boleh melihat beraneka jenis makanan tempatan seperti keropok, wajik, cencaluk, belacan, dodol dan banyak lagi. Beraneka jenis kraft tangan boleh terus beli kat sini seperti beg, bakul anyaman, tudung sadi, kipas dan banyak lagi. Sebenarnya ada banyak lagi tempat-tempat menarik dekat Melaka ni, tapi ini je lah yang kami sempat singgah. Mungkin akan ada lagi lah video kalau kami berkunjung ke Melaka. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.